أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan kesihatan pada kita. Alhamdulillah sama-sama kita dapat hadirkan diri ke masjid ini pada malam ini, dan insya-Allah sebagaimana kebiasaan kita sambunglah pengajian kita kitab Muniyatul Musalli. Jadi insya-Allah malam ni sambung muka surat 16, muka surat yang ke-16, baris yang ke-13 dari bawah. Baris ke-13 dari bawah muka surat 16. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan sunat ab'ad itu apabila ditinggalkannya akan dia sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, iaitu yang 8. Yang 8 perkara, 8 tu maknanya yang 8, iaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Jadi insya-Allah pada malam ni sambung. Pada bulan lepas telah dinyatakan tentang sunat hay'ah. Hay'ah bila kita tinggal tidak perlu kita sujud sahwi. Tidak perlu dijabarkan, makna tak perlu sujud sahwi. Malam ni kita sambung sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu ialah perkara yang mana apabila kita tinggal, dalam semayang kita tinggal perkara tersebut sama ada dengan lupa atau sengaja, maka sunat. Sebut sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Jabar ni maknanya kita kata sunat diganti, ataupun ditampung, kan, ganti, kita tampung balik kecacatan tersebut, gantikan dengan sujud sahwi. Perkara sunat ab'ad ini dah sebut di awal kitab dulu, ada 8 benda yang telah tersebut dahulu, iaitu pengarang kita musannif sebut di sini beberapa perkara, iaitu sebagai contohnya tasyahud awal. Bila kita solat tinggal tasyahud awal, sama ada tertinggal ataupun memang dia sengaja tinggal. Kalau sengaja tinggal tu pelik sikit, kan, biasa tertinggal lah, tak ingat. Naik daripada rakaat yang kedua terus naik, tak buat tahiyat awal, maka di akhir sebelum salam sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Ataupun kunut, kunut pun sunat ab'ad juga. Sunat ab'ad juga, iaitu kunut dalam semayang subuh ataupun semayang witir. Semayang subuh ni semayang wajib. Kunut itu sunat ab'ad. Nak buat tak apa, tak nak buat sudah. Jangan duk berkelahi pula, kan, aku nak baca yang tu tak baca, last sekali dia tak buat, kan. Jadi maknanya dua-dua ada dalil. Mazhab Syafi'i sunat, mazhab Hanafi tak perlu buat, kan. Jadi kita nak buat, kita buat. Tapi kerana kita ni mengamalkan mazhab Syafi'i, jadi buat. Ada orang tak buat. Bila dia buat, dia nak buat, dia buat. Dia tak nak buat, sudah. Bila orang tanya ikut mazhab apa? Mazhab sendiri. Oh, hebat tuan-tuan, kan. Mazhab dia sendiri, kan. Sedangkan imam 4 mazhab itu, kan, nak keluarkan sesuatu hukum itu mengambil iktibar daripada hukum hadis dan juga Al-Quran.
Jadi hidup kita sekarang ini sebagai seorang manusia yang beriman, maka kita kena bermazhab lah. Kena mazhab lah. Kalau tak ada mazhab, nampak hebat kita ni. Lebih hebat daripada Imam Ghazali lagi. Kan? Lebih hebat daripada pengarang kitab lagi. Jadi tak payah belajar kita sebab kita tak ada mazhab. Kan? Hebat sangat. Jadi mazhab itu sebagai ikutan. Cara Imam Syafi'i mengambil beberapa pendekatan dalam hukum fiqh, dalam mengikut dalil-dalil ini, maka kita ikut Imam Syafi'i mengikut kesesuaian masyarakat kita. Kan? Jadi bila buat. Tapi bila kita berimamkan mazhab yang lain, contohnya mazhab Hanafi ke Maliki, pergi ke mana-mana negara, ke Mesir ke contohnya, bila pergi ke sana dia tak baca kunut, kita jadi makmum, kita tak payah baca. Jangan duk angkat tangan seorang-seorang, orang duk sujud kita duk angkat, tak payah. Kan, jadi fitnah. Sebab apa? Sayangnya dia, maknanya aku ni Syafi'i, nak tunjuk juga Syafi'i dia tu baca kunut seorang-seorang. Kadang ada sampai mufarakah, nampak jahil sangat. Kan, tak payah mufarakah. Jadi tak payah kita nak bercerai dengan imam, ikut. Tapi dengan syarat bila kita jadi imam, kita baca kunut, dia jangan bising, baca juga. Kan, tak nak baca pun amin, 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 amin. Jangan duk sujud seorang pula. Kalau sujud seorang, batal lah sembahyang. Sebab apa? Duk ikut imam. Kecuali dia mufarakah, teruk juga. Sebab mazhab ini bukan perbalahan, bukan berbalah tuan-tuan. Tetapi mengikut dalil-dalil yang ada dalam Quran, yang dinyatakan dalam hadis. Jadi kita ambil kesesuaian. Bila kita ikut Syafi'i, ikut Syafi'i. Tapi mereka menghormati. Bila ikut imam yang bermazhab Hanafi, kita tak baca kunut, kita hormat dia. Dan tak payah sujud sahwi lagi lah. Jangan akhir sekali sujud sahwi kita seorang, tak payah. Kan, sembahyang kita macam mana? Sempurna. Sebab apa? Kita ikut imam mazhab Hanafi. Kalau Hanafi pula ikut mazhab Syafi'i, kita pula jadi tok imam, kita baca kunut, dia kena amin kat belakang. Jangan duk bising. Ini berkelahi benda yang kecil-kecil ni berbalah. Kan, sampai gaduh. Habis semayang bergaduh. Sebab apa? Sebabnya kunut dengan tak kunut ni. Kan, masalah lain besar lagi. Masalah besar lagi. Yang ada dalam masyarakat. Yang tu perlu kita cari dulu. Bukan duk berbalah tentang kunut tak habis-habis. 40-50 tahun dah kunut ni. Jadi nak baca dalam mazhab kita sunat ab'ad. Jadi bila kita tinggal, kena sujud sahwi. Itu aja. Habis. Kemudian ataupun witir, sembahyang witir. Biasanya kalau dalam witir, kalau dalam Ramadan malam yang ke-15 dan ke atas, bila witir sunat kita baca kunut. Tapi bila sembahyang sunat tak nak baca sudah. Kan, tak payah baca pun tak apa, nak baca pun tak apa, sebab sembahyang sunat. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat kita selawat kepada Nabi itu dipanggil sunat ab'ad. Jadi kena buat. Tak selawat dia. Kan, hebat sangat orang ni semayang tak nak selawat pada Nabi. Pelik juga. Kan, tak ada Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak ada sampai situ. Dia tak baca yang tu, dia terus bangun ataupun terus bagi salam. Yang ni pun disunatkan kena sujud sahwi. Kan, tapi jaranglah. Tak ada lagi orang ni semayang tak selawat pada Nabi ni. Kalau tak selawat juga ni jenis orang anti hadis lah ni. Kan, tolak hadis. Bila tolak hadis takkan dalam semayang nak sebut Nabi. Kan, bila baca Quran nak dia. Bila baca Quran ada nama Nabi tu, dia nak tukar nama siapa? Kan, jadi Allah iktiraf Nabi SAW itu. Jadi bila kita ni disuruh supaya berselawat. Termasuk dalam semayang kita itu kena selawat pada Nabi SAW. Dan selawat atas Nabi pada keduanya nya tasyahud. Seperti dahulu disebut kenyataannya. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia perkara-perkara tadi akan salah suatu daripada yang 8 benda yang dah disebutkan tadi. Atau ia mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Tiada membatalkan dia dengan lupa,
seperti memanjangkan rukun yang pendek. Walaupun kita ni nak semayang khusyuk macam mana sekalipun, kita ada rukun panjang, kita ada rukun pendek. Jadi bila rukun yang pendek, tak sunat kita panjangkan dengan keterlaluan. Contohnya dia kata, iaitu iktidal. Contoh bila kita semayang, kita rakaat Allahu Akbar, kemudian kita iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia pun berzikir ke atas ni 10 minit, tak sujud-sujud. Kan, ni benda tak belajar ni. Jadi yang tu tidak boleh terlalu panjang. Janganlah sampai maknanya 10 minit, 15 minit, tak payah. Sebab itu rukun pendek. Bila rukun yang pendek, cukup Rabbana lakal hamd. Kalau nak berzikir sikit-sikit kat situ, kemudian terus turun. Dia tak boleh panjang sangat. Tak boleh dipanjangkan di situ. Dan duduk antara dua sujud, yang kita duk baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Maknanya antara dua sujud. Sujud, duduk antara dua sujud sebelum sujud yang kedua. Yang tu pun tidak disunatkan terlalu panjang. Tapi yang duduk-duduk ni kita nak panjang sebenarnya. Kan, tambah-tambah sujud lagi sedap. Sujud panjang dia, 10 minit tak bangun-bangun, tidur. Kan, tu tak boleh lama dalam sujud. Kan, benda yang duduk nak lama, waktu qiyam, berdiri. Macam mana cara lama? Bukan senyap, tak buat apa, baca surah yang panjang. Boleh baca surah panjang. Kan, tambah kalau semayang seorang tak apa, 15 jam tak apa lagi. 15 jam tak semayang pula yang lain. Kan, 3 jam contohnya nak semayang, boleh. Buat, tapi kena seorang-seorang. Kalau jadi tok imam tak boleh panjang. Sebab makmum banyak lagi. Ada yang tua, ada yang tak sihat, ada yang tak boleh berdiri lama, macam-macam. Ada yang sibuk, kan, saham turun naik, ada yang nak cari kapal terbang, banyak kerja lagi. Jadi tak payah panjang-panjang, pendek. Kan, jangan nak panjang. Panjang juga habis orang ni tak khusyuk kerana kita seorang. Orang banyak kerja. Orang tolak kita imam, nak marah sangat, baca Baqarah. Kan, tak panjang sangat, 20 helai je. Kan, 20 helai habis dihentamnya. Daripada alif lam mim sampai habis. Orang duduk belakang kita gelisah, nak keluar tak kena, tak nak keluar semayang ni. Jadi macam mana cara? Itu yang menyebabkan semayang itu tak boleh, mendatangkan fitnah. Jadi masjid bandar terutama macam Makmuriyah ni, masjid pekan ni, kita tak boleh panjang sangat, terlalulah. Bukan panjang sangat, mana terlalu panjang tak boleh lah. Sebab apa? Sebab makmum di belakang kita tu macam-macam kerja lagi. Kan, ada yang nak pergi pejabat, malam-malam nak pergi gelas besar, takut dia tak khusyuk semayang. Kan, perut duk bercakap Jawa tuan-tuan, perut dah keroncong ni, kita baca panjang, marah dia. Kan, jadi baca sederhana, bukan pendek, sederhana lah, bersederhana. Dan kemudian, dan seperti berkata dengan sedikit. Berkata ni yang kita dah belajar dulu, maknanya sedikit itu sekadar 2 huruf. Kalau 2 huruf itu difahami, ada makna batal. Ni berkata dengan sedikit, dengan tak sengaja, yang kita kata kebetulan. Tapi jangan memberi makna. Termasuk ya, kan, ya alif. Ya alif ni dalam bahasa kita tak ada apa. Kan, kecuali nama dia tu ya. Dalam bahasa Arab, ya alif tu ada makna wahai, batal semayang. Kan, jadi nak bersin pun agak-agak juga. Kan, kita dah sentuh dulu nak bersin. Ada kadang bersin dengan suara-suara sekali dia keluar. Kan, Hashim dia sebut. Kan, yang sebelah tu tang, ya aku. Kan, dia duk panggil kawan dia Hashim. Kan, jenis tabiat dia. Nak bersin aja dia tarik Hashim dia kata. Kan, kawan tu ya dalam semayang, dua-dua batal. Kan, jadi sebab apa? Sebab ada makna. Ada makna Hashim, ataupun makna lain apa sahaja yang kita nak. Kecuali nak keluar, tapi jangan kita tahan. Ustaz kata tak boleh bersin, kan keluar suara. Bukan tak boleh keluar suara, keluar tu biar keluar yang original. Kan, jangan yang kita dak buat, kan, dak buat sendiri, tak boleh. Biar dia keluar lah. Tak boleh tahan juga tuan-tuan. Jadi sakit jantung pula. Kan, biar kan, kena lepas. Jadi masa lepas itu kawal, takut-takut terkeluar perkataan yang boleh difahami. Itu maknanya berkata sedikit itu yang tak difahami, tak ada makna, 1 huruf. Dengan tak sengaja tak boleh. Sengaja
dan makan yang sedikit. Makan ni benda dalam semayang semua ni. Sedikit, istilah sedikit itu maknanya tak rasa. Dia ada sisa-sisa makanan, tapi jatuh dalam mulut kita tu, waktu jatuh tu kita telan air liur tu tak rasa apa. Rasa macam nasi tak boleh. Kan? Yang sedikit ni maknanya benda yang tak boleh dielakkan. Mungkin sisa-sisa yang terlalu sedikit dah bercampur dengan air liur, kita telan, itu dimaafkan. Tapi kalau kita baru makan tadi sebelum maghrib, tiba-tiba datang maghrib, dah gosok gigi, tulang ayam lekat di celah gigi, waktu semayang amin jatuh, kan, dah jatuh tulang ayam, nak buang sayang, kan, dia pun telan, kan, baik aku telan dia kata, kan, tak payah kunyah, telan, batal semayang. Sebab apa? Itu jelas, kan, tulang ayam, nasi walaupun sebiji tak boleh, kan. Jadi benda itu kena ditolak. Tolak mana? Tolak keluar. Kan kita ada lidah tu. Lidah kita ada, tolak, letak sini. Letak sini kan dia masuk balik, ustaz. Ambil dengan tangan. Kan? Tong sampah tak ada, letak dalam poket. Poket ada kan? Kan. Tak payah buka dompet pula, letak nasi dalam tu masuk balik, tak payah. Kan, pegang sekejap pun tak apa. Kan, pegang. Orang tak perasan lah kita duk ambil apa. Jadi maknanya takut-takut tertelan. Bila telan benda yang jelas, kita kata zahir, batal semayang. Walaupun sebiji je, batal juga. Sebab apa? Mulut ini dikira zahir ni, luar. Kecuali benda dalam ni, kan. Keluar ni, dia bukan keluar ke mulut, dalam ni. Duduk dalam tengkak lagi, dalam tengkak ni. Nak keluar tak boleh, terpaksa kena telan. Telan sebelum dia keluar ke mulut itu dimaafkan. Kan. Tak telan, tercekik pula. Kan mati dalam semayang, tak pasal-pasal. Kan, kita pun telan benda yang belum keluar, kan. Kita kata macam tersedak je. Budak tersedak susu, orang tua tersedak apa? Tersedak air, kan. Tersedak nasi ada juga, kan. Dia nak keluar, kita telan balik. Sebelum dia keluar ke mulut itu dibolehkan. Jangan dia keluar ke mulut dulu telan balik, jangan. Kan. Itu habis. Kemudian dia kata atau melebihkan rakaatnya dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Lebih ni dengan lupa. Dalam semayang ni jarang orang nak melebihkan rakaat dengan sengaja, tak berlaku. Kan? Kenapa banyak sangat? Saja nak banyak pahala tak ada. Sebab semayang ni orang cukup berkira dengan Allah Ta'ala. Kalau 4 dia buat 4. Kan? Kalau 3 maghrib tak lebih punya. Memang 3. Tak cukup ada. Kan? Sebab tu dia kata di sini melebihkan rakaat dengan lupa, takut lupa. Kan? Dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Biasanya kita taraddud lah. Kan, maknanya 3-4 semayang isyak, kena ambil yang 3. 3-4 5 kot tak ada. 3-4 3. 1-2 1-2 1. Sebab bila tak ingat, dia kira pada asalnya tak ada. Maka bila kita 1-2 1-2 1, jangan 2 1. Rupa-rupanya memang dah 2 kita buat tadi. Maknanya kita semayang subuh jadi 3 rakaat. Tak apa. Sebab apa? Lupa. Bila lupa, maka kita kena lebihkan. Takut-takut dikhawatiri tak cukup. 1-2 1-2 1-2, dah cukup kot, kita bagi salam. Rupanya baru 1. Mana nak sah semayangnya? Lebih tak apa, dengan lupa jangan kurang. Bila taraddud 3-4 kena ambil 3. Kena ambil yang sedikit. Jangan ambil yang genap ataupun yang lebih. Kena ambil yang sedikit. Maka sunat sujud sahwi. Yang ni melebihkan rakaat dengan lupa ni, maka sunat sujud sahwi. Lepas pada semayang, sebab semayang, kita kata lepas pada baca tahiyat akhir itu, sebelum bagi salam, maka kita sujudlah sahwi, 2 kali sujud. InsyaAllah disebut, bacaannya akan disebut nanti. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah dalam rakaat. Ni terlebih rajin pula ni. Kan? Ni sunat juga sujud sahwi. Kalau dia buat macam mana tuan-tuan, dia memindahkan rukun qauli secara lupa, tak ingat. Kan, biasalah kita duduk semayang, tiba-tiba mungkin dalam tahiyat ke, ataupun tengah baca Rabbi Fili tadi, kepala tempat lain. Kepala duk ingat macam-macam benda ni. Kan, hujan bila nak turun, kan, macam-macam duk ingat macam-macam ni, jadi lupa.
pergi baca Fatihah dalam rakaat contohnya. Kan? Ataupun antara dua sujud. Ataupun waktu tahiyat awal dia pun Allahumma shalli ala Muhammad tak ingat. Tiba-tiba pergi baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Teringat Fatihah apa? Tahiyat awal ni. Kan? Baru teringat. Member sebelah dah terkejut. Amin? Mana ada amin dalam tahiyat awal? Kan? Dibaca kuat pula tuan-tuan. Jadi maknanya baca Fatihah dalam rakaat contohnya. Allahu Akbar. Orang subhanarabbil azim wa bihamdi. Dia tak ingat. Dia ingat dia rakaat tu. Tapi tak ingat. Lupa waktu itu. Duk baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Patut orang bangun dia tak bangun lagi. Tak habis Fatihah lagi. Kan? Tiba teringat. Apa aku baca kat sini pula? Kan? Itu maknanya memindahkan rukun qauli. Yang ni maka dia kena sujud sahwi. Sebab apa? Sebab lupa tadi. Lupa perbuatan. Tapi tak batal solat itu sebab kebetulan Fatihah itu adalah rukun sembahyang. Cuma dia pindah. Orang baca kat sini, dia pergi baca kat sini. Allah, kan? Sebab apa? Lupa. Banyak sangat benda duk fikir macam-macam tuan-tuan. Sampai dalam sembahyang rakaat baca Fatihah. Pelik juga ni. Kan? Banyak sangat masalah ni. Jadi bila begitu kena sujud sahwi. Denda sebagai denda kerana kita ni cuai. Lupa dalam sembahyang. Patutnya sembahyang ni tak boleh lupa. Tapi tiba-tiba kita lupa. Biasalah kita manusia ni. Maka kena sujud sahwi dengan kesalahan memindahkan rukun qauli tadi. Atau dalam sujud atau membaca tahiyat pada qiyamnya. Ni lagi teruk. Baca tahiyat pada qiyam. Kan? Tengah-tengah bangun Allahu Akbar. Orang baca Fatihah. Dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam qiyam. Kan? Duk baca tahiyat dalam qiyam. Member sebelah duk baca Fatihah, kita baca tahiyat dalam qiyam. Maka ini pun sama juga. Tiba-tiba fil alamin innaka hamidum majid. Tengok aku ni qiyam duk berdiri, tiba-tiba baca tahiyat. Silap letak parking. Orang letak tempat lain, kita letak tempat lain. Maka kerana tahiyat itu rukun semayang juga, dia tak batal semayang, tapi sunat kita ganti balik. Kelemahan, kerosakan semayang tadi, baca pada tempat yang bukan pada tempat dia ni, maka kena ganti dengan jabar. Kita kata ganti balik, tampung balik kelemahan kita tadi. Kita tampal dengan sujud sahwi. Begitu. Maka sunat ia sujud sahwi. Sunat sujud sahwi juga yang tadi. Terlupa meletakkan rukun qauli pada tempat-tempat yang lain. Dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyangnya dengan sengaja. Jikalau tiada membatalkan sembahyangnya dengan sengaja sekalipun, walaupun benda tu tak batal sembahyang. Bila kita nak ganti dengan nak jabar dengan sujud sahwi ni, mesti benda tersebut adalah benda yang tidak membatalkan sembahyang. Tak boleh makan dengan sengaja. Makan dah telan nasi tadi, dia ganti dengan sujud sahwi, tak sah sembahyang. Tak sah bila makanan masuk ke dalam mulut, ditelan tu. Bila telan itu batal sembahyang. Jadi tak boleh nak sujud. Nak sujud sahwi apa pula sembahyang kita tak sah. Kan? Ataupun kita kata perkara-perkara yang tadi yang sepatutnya tak dia buat, dia membatalkan sembahyang itu, tetapi tiba-tiba dia ganti, tak boleh. Benda yang batal sembahyang tak boleh ganti dengan sujud sahwi kecuali sunat ab'ad yang tadi. Tersalah-tersalah pada rukun itu, yang ada yang dimaafkan itu boleh diganti dengan sujud sahwi. Dia kata jikalau tiada membatalkan sembahyangnya dengan sengaja sekalipun, sebab ia meninggalkan tahfiz dalam sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia meninggalkan tahfiz ni, maknanya dia tak sedar, dia kita kata tak cermat dalam sembahyang. Nak jaga sembahyang yang 3 rakaat aja ni, bukan 15 minit, 10 minit je lebih kurang kot. Kan? Sembahyang isyak lama-lama pun 15 minit. Kalau sembahyang seorang speed sikit, 5 minit. Kan kadang-kadang. Jadi takkan dalam masa itu seeloknya kita jagalah sekejap. Tinggallah benda lain. Tinggal sekejap benda lain yang berkaitan dengan dunia ni, tinggal sekejap. Sebab apa? Masuk sembahyang tak lama, 10 minit, 5 minit. Yang ni jaga, ni untuk Allah Ta'ala. Kan semayang ni untuk Allah Ta'ala. Jadi jagalah pada rukun dia. Jangan sampai tertukar qauli dengan fi'li tadi. Kan ambil tempat yang ni sepatut di sini, kita tukar ke sini. Walaupun tak membatalkan, tapi dia mencacatkan semayang.
Nampak kita ni tak jaga dari sudut khusyuknya. Tak khusyuk dia sembahyang. Sebab apa? Sampai benda-benda yang asas begitu pun boleh tertukar. Kan? Baca tahiyat waktu qiyam. Allah. Tahiyat tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang baca doa iftitah kita at-tahiyatul mubarak. Tapi mungkin bukan mustahil berlaku. Waktu kita lupa ni berlaku. Bila begitu kita sunat kita jabarkan dengan sujud sahwi tadi. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal. Seperti syak, adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Yang ni jenis lupa terus. Bangkit daripada rakaat kedua naik atas. Dah baca dia pun dah baca tahiyat awal belum? Ataupun dia dah sujud sampai bawah, tadi dah baca kunut belum? Dia tak ingat. Ada orang bila turun, kunut tak baca. Begitu. Maknanya dia terus dah. Ada orang dah baca belum? Dah baca belum? Kan? Dah baca belum tuan-tuan? Itu maknanya syak. Bila syak tak kira, rupanya kita memang dah baca tadi. Bila turun tak ingat, dah baca belum? Dah baca belum? Sunat juga sujud sahwi sekalipun kita ni contohnya takdirnya kita dah baca tadi. Sunat juga sujud sahwi. Sebab apa? Syak was-was ni datangnya syaitan tu. Syaitan. Bila syaitan dia datang was-was ni dengan banyak cara. Dalam semayang dia datang was-was waktu nak niat, waktu nak baca rukun-rukun ini. Kan? Termasuk bukan saja dalam semayang ni, syaitan ini dalam kehidupan semua. Kehidupan kita dia datang juga dengan macam-macam benda. Kan? Ada yang nak jadi tok nujum sama juga ni. Kan? Jenis tak percaya satelit, dia pun ambil bubu suluh sendiri. Kan? Ni pun bahaya juga. Kan? Sebab Nabi kata orang yang kita ni kalau orang nak pergi tilik nasib, kita pun ikut sama. Bukan kita nak percaya, nak pergi saja je. Kan? Motor kawan kita hilang. Kawan kita kata nak pergi jumpa wak tu, hebat. Wak tu biasanya kalau dia baca dalam air tu boleh nampak siapa pencuri dia. Kan? Kita pun kata, aku nak ikut sekali ya. Nak ikut, nak tengok je tuan-tuan. Bukan nak pergi, hebat sangat ni. Bukan nak percaya, nak ikut aja. Boleh bonceng sekali pergi. Pergi saja. Nabi kata 40 hari ibadah dia Allah tak terima. Ikut saja. Kan? Yang pergi ikut tengok, tak kira nampak tak nampak tu. 40 hari Allah tak terima ibadah. Kan? Jadi benda-benda yang begini tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kadang-kadang bila Allah timpakan sesuatu, Allah minta supaya kita berserah. Itu kita belajar semayang ni, ada rokok, ada sujud, i'tidal, semua itu rupa kehambaan, tazallul yang kita sebut. Hamba, bila hamba lemah, kemarau, semayang hajat, minta air. Kan? Baru reti, syarikat air pun pening juga. Syarikat air ni untung berbilion ringgit, berjuta-juta ringgit sebulan dia boleh untung. Tapi bila tak ada air, dia paling pening. Patut kita kata, syarikat air kau dah kaya kan? Pening dia sebab apa? Sebab tak ada air. Rupanya syarikat air bukan buat air, dia menguruskan air. Kena beza tu. Dia menguruskan air. Yang duk buat air ni, kan? Yang buat air Allah Ta'ala. Bila hujan tak turun, kemarau. Bila kemarau, jerebu. Bila jerebu, macam-macam benda ni, nak minta dengan siapa? Ingat Allah. Kemarau baru ingat Allah, jerebu ingat Allah. Habis segala masjid suruh semayang hajat, tak turun juga, panggil istisqa. Kan? Istisqa, pergi tengah padang, pakai baju yang kita kata yang sederhana, kan? Tapi menutup aurat. Maknanya baju yang kita kata baju yang bukan istilah buruk, baju yang lusuh lah, baju yang biasa-biasa. Ini istisqa pakai samping. Allah tengok, ya Allah, mewahnya istisqa. Kan? Kena minta hujan ke kena tolak hujan? Tu tak tahu, tak turun hujan. Kan? Jadi istisqa itu pakaian yang sederhana je. Pergi tengah padang, walaupun masjid kita besar, kipas ada berapa ratus biji tak tahu. Semayang tengah padang, apa ustaz tengah padang? Panas. Jerebu pula tu bahaya. Baru ingat bahaya tuan-tuan. Jadi pergi tengah padang minta dengan Allah. Ni cara hina kita ni. Kan? Semayang. Bukan zaman kita saja istisqa ni. Zaman Nabi dulu pernah buat. Zaman Nabi Musa Allah uji dengan kemarau yang terlalu panjang. Tak ada cara lain.
melainkan Nabi Allah Musa mengumpulkan semua sekalian rakyat dia keluar. Ini cara pemimpin ni. Dia sendiri keluar, dia ajak orang pun sama keluar juga sama-sama istisqa. Bukan suruh orang saja kita tak buat. Bila buat gitu, tengok hujan 2 hari berhenti, 2 bulan pening balik. Kan Nabi Musa ni ajak orang supaya istisqa, dia sama-sama juga istisqa. Jadi bila istisqa, tuan-tuan dah mati Allah Taala, habis semayang baca khutbah. Khutbah pula benda-benda perkara yang disunatkan, sebut benda-benda yang nak minta hujan turun, merendahkan diri kita di hadapan Allah Taala. Kedilnya aku, betapa hinanya aku, nak buat setitik air pun tak reti, tak pandai. Habis binatang kurus, penyakit pun banyak, air tak ada je, punca air tak ada. Kan benih padi pun tak berapa nak tumbuh, tanah merkah, habis semua tak subur. Kerana air satu je, bukan kerana nyawa, tak ada nyawa mati terus, air. Jadi bila mana Nabi Musa AS menyampaikan khutbah, habis semayang, habis khutbah, habis hujan tak turun, tuan-tuan. Tak turun hujan. Nabi tu imam tu, kan Nabi minta ni. Bila tak turun, lalu Nabi Musa merayu, pelik, merayu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di masa kami ni ditimpa dengan kemarau begini, dalam keadaan semua terganggu kehidupan, manusia pun tak sihat, binatang tak sihat, tanah merkah, tumbuhan pun tak subur semua, kerana air tak ada. Maka kami mohon, aku mohon kepada kamu supaya menurunkan hujan. Nabi Musa bertafakur menghadap Allah Ta'ala, minta pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, aku bukan tak nak turunkan hujan, tetapi ada benda yang menghalang daripada turunnya hujan, kata Allah. Maka Nabi Musa tanya, apa perkara tersebut? Benda yang menghalang tu apa dia? Apa benda? Maka Allah Ta'ala kata, sebenarnya dalam ramai-ramai rakyat jelata yang duduk beribu-ribu keluar minta hujan ini, ada seorang di kalangan mereka yang melakukan maksiat kepada aku dan tak bertaubat kepada aku, menyebabkan aku tidak menurunkan hujan walaupun setitik. Seorang buat maksiat, tuan-tuan. Satu negara tak turun hujan. Kan? Seorang Lalu pada ketika itu Nabi Musa pun sedar, rupanya ada di kalangan ramai-ramai kita ni, dia kata, seorang yang menanggung dosa, tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa cari orang tu. Mungkin dia suruh bangun ke? Bangun tengok siapa nak mengaku, tuan-tuan. Masuk TV lagi, keluar Astro lagi, siapa nak mengaku? Kan? Malu. Pandai malu, tuan-tuan. Bila tak mengaku, tuan-tuan, Nabi Musa cari lagi tak jumpa kawan ni, lagi tu hujan tak turun. Seorang ni. Nak cari macam mana, tuan-tuan? Orang beribu tengah padang. Lalu tiba-tiba, tuan-tuan, pada waktu itu Allah turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Nabi Musa tengok, sebelah sana, sebelah sini, depan, belakang, tak ada seorang pun bangun. Seorang pun tak bangun, tapi hujan turun. Dia ingat ke seorang tu dah keluar? Bila keluar hujan turun? Tak. Seorang pun tak bangun, tapi Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa tanya Allah, ya Allah, kenapa tadi kata ada seorang yang menghalang, yang melakukan maksiat di kalangan kami ini, tiba-tiba kamu turunkan hujan? Orang tu dah keluar ke? Kan? Ingat ke member tu dah keluar, tuan-tuan? Maka kata Allah, sebenarnya manusia, insan, orang tersebut dah pun bertaubat padaku. Member tu, tuan-tuan, nak mengaku malu. Last kali dia bertaubat seorang-seorang je, tak ada orang tahu pun. Kan? Tak ada angkat tangan macam ni. Kalau angkat tangan macam ni, orang tengok engkau ke? Kan? Tak boleh. Senyap je seorang-seorang, tuan-tuan. Dalam hati je kot. Malu dia, malu. Orang duk tengok, mana engkau ke? Semua tak ngaku. Dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Minta Allah pelihara aib dia daripada diketahui umum, malu. Bila begitu, tuan-tuan, kerana keikhlasan waktu itu, rupanya aku seorang penyebab, menyebabkan Allah tak turunkan hujan. Dia bertaubat, Allah terima, Allah pun turunkan hujan. Maka kata Nabi Musa pun, tuan-tuan, ya Allah, boleh tak aku tahu siapa orang tu? Nak tahu juga, tuan-tuan, suspek tu siapa. Kan? Jenis orang ni. Kan? Nak keluar juga surat khabar muka siapa, nama siapa. Kan? Tengok yang keluar surat khabar, yang keluar berita. Kadang-kadang kita kesian. Ibu tunggal mencuri susu 7 tin, masuk penjara 7 hari. Ya Allah,
Dengan nama, dengan IC muka sekali nampak tuan-tuan. Aib besar tuan-tuan. Ni wartawan ni depan Allah Ta'ala, dia nak jawab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala tutup aib. Orang yang melakukan dosa besar tadi, Allah tak bagi tahu. Bila Nabi Musa tanya siapa yang seorang tu sebenarnya? Sebenarnya tuan-tuan. Ada ayat tu. Kata Allah, kalau dulu berpuluh tahun dia melakukan dosa besar kepada aku, macam-macam jenayah dia buat terhadap aku, Allah Ta'ala kata, aku tutup aib dia. Aku tutup. Tiba-tiba hari ni dia bertaubat, aku terima taubat dia. Adakah layak aku nak buka aib orang yang sudah bertaubat ini? Allah tak bagi tahu, walaupun kekasih dia Nabi Musa AS. Kan? Ini cara Allah Ta'ala mendidik bahawa aib manusia tidak boleh dibuka tuan-tuan. Allah cukup menjaga aib, sehingga Allah turunkan hujan itu demi menjaga aib seorang yang melakukan maksiat tadi. Seorang maksiat, satu negara tak turun hujan tuan-tuan. Kita kemarau, lepas tu hujan tak ada, jerbu. Dah jerbu, tengah-tengah sembahyang hajat, baru nak ingat Allah, kapal terbang hilang pula. Cari punya cari tuan-tuan. Kan, macam-macam lah. Yang China 10 biji satelit habis, aduk suluh negara kita je sekarang tuan-tuan. US pun turun, Australia turun, habis negara turun tuan-tuan. Tak jumpa-jumpa juga. Jadi Allah nak ajar teknologi ke apa sekali, ingat aku dulu. Kan, berapa orang yang selalu ingat Allah Ta'ala? Sebab Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, orang jumpa dia, seorang datang jumpa pemimpin yang hebat, Imam Hasan Al-Basri ni. Yang pertama kata Hasan Basri, Tok Syekh, aku ni masalah besar aku ni. Apa dia? Aku ni kahwin dah lama tapi tak ada anak. Syekh pun senyum. Syekh kata balik, istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah je tuan-tuan. Istighfar, balik rumah, istighfar, nescaya kamu dapat anak. Lalu beberapa ketika kemudian datang si Anu tadi datang balik berterima kasih kepada Syekh Hasan Al-Basri kerana betul selepas pada itu isteri dia mengandung. Kerana apa? Amalannya istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan. Datang orang yang kedua. Menceritakan kampung kami dilanda kemarau. Hujan dah berapa lama tak turun. Macam tadi juga tuan-tuan. Hasan Basri kata, balik rumah beristighfar kepada Allah Ta'ala. 2. Kemudian datang yang ketiga pula tuan-tuan. Yang ni jenis ada kebun banyak. Ada sawah banyak, sawit banyak. Macam-macam kebun ada. Tapi semua tak berbuah. Tak ada hasil. Tanam sawit tak berbuah. Tanam padi tak keluar hasil. Habis tak jadi. Maka Hasan Basri kata, balik dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Kan? 3. Penyakit lain. Tak ada anak. Kemarau. Yang ni tanaman tak subur. Balik rumah. Hasan Basri kata balik rumah, istighfar kepada Allah Ta'ala. Jawapan sama. Anak murid dia pun tengok. Kan? Syekh, seorang datang istighfar, 2 istighfar, 3 istighfar, aku pun nak jadi tok bomoh macam ni. Kan? Kata anak murid dia. Dia ingat tok bomoh apa? Kan? Istighfar ni bukan tok bomoh. Ini bomoh cara Allah Ta'ala redha. Kan? Yang Allah Ta'ala tak redha tu yang naik tika terbang. Kan? Itu tak kena. Yang ni ajak istighfar. Istighfar ni Allah suruh. Dia kata senang. Lepas ni kalau datang masalah lain kau tak payah jawab. Tak apa, aku jawab. Tak apa, balik istighfar. Anak murid pula tuan-tuan samsing. Kan? Jadi maknanya istighfar je. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, Hasan Basri kata apa? Kamu ni sebenarnya, kita duk baca Quran, kamu tak pernah jumpa ke ayat Allah Ta'ala? Allah sebut faqustaghfiru rabbakum. Kan? Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Bila mana timpa musibah, bila mana ada masalah, istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi berapa orang nak istighfar tuan-tuan? Tak ramai nak istighfar. Sebab tu bila mana Allah turunkan banyak bala. Macam-macam bala. Tengah-tengah bala begitu begini tuan-tuan, kita duduk solat hajat, kita duduk istisqa, hujan turun. Alhamdulillah, sehari 2 ni, hari ni mendung je turun hujan. Itu pun parit-parit tali air tak penuh lagi tuan-tuan, kering balik. Sebab apa? Dah lama sangat mungkin kemarau ni, jadi dia sedut habis. Sekarang ni nak tengok lagi, air nak turun, nak minta juga. Tengah-tengah hujan baru nak turun, sekali turun lebat, sekali tak berapa lebat, renyai-renyai aja tuan-tuan. Dia buat konsert pula. Ni jenis orang ke jenis apa?
Kan? Konsert. Tadi seorang buat maksiat, Allah halang air satu negara tak turun. Yang ni berpuluh ribu tuan-tuan. Pergi ke Stadium Bukit Jalil. Bukan kecil. Dijemput artis 70 artis luar dan dalam negara untuk menghiburkan mereka. Yang araknya, yang dadahnya. Besok tukang cuci hari pertama tak ada benda lain, kondom. Negara Islam. Yang dibanggakan. Kan, sebab ada bank Islam, ada tabung haji, tu jelah Islam itu. Jadi bila begitu berlaku, maka Allah Ta'ala tidak mustahil Allah Ta'ala akan menarik nikmat, kerana Allah Ta'ala bila menurunkan bala, termasuk Nabi Musa yang dalam kalangan kelompok Nabi dan pengikut dia semua sekali tak dapat air kerana seorang melakukan maksiat. Bila kita yang tak berapa ramai duk tolak bala, yang berpuluh ribu duk panggil bala, tuan-tuan, kita tengok siapa menang. Kalau menang dia, dua-dua sengsara. Kalau menang kita, Alhamdulillah. Pun begitu muslimin muslimat, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Itulah cara Allah Ta'ala nak mendidik kita supaya apa-apa masalah istighfar. Ingat kita ni kecil di hadapan Allah Ta'ala. Apa-apa petunjuk, solat hajat, minta hajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Yang paling supaya Allah melihat kita ni, kebergantungan kita tak ada pada benda lain, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi muslimin, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk tajuk balik. Tadi dia tersasar. Kan? Kapal terbang pun tak ikut rel, kita tak apa. Pergi sana sikit, kita balik sikit. Kan? Tapi tak hilang, tuan-tuan, tak apa. Kan? Kemudian dia kata pada meninggalkan sunat ab'ad yang tersebut, yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal. Seperti syak adalah ia baca kunut atau tiada, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi yang tadi. Dan demikian lagi jikalau syak. Syak ni, ia adalah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib ia datangkan serakaat lagi kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia. Sebagaimana yang saya sebut awal tadi, syak antara 3-4 kena 3. Sebab apa? Kena kembali asalnya tak ada. Bila tak ada, kita kena 3. 3-4 3. Tak boleh 3-4 4 tak boleh. Kan? Sebab kita dengan Allah ni, kita berlebih tak apa. Sebab Allah dengan kita ni terlalu, bukan berlebih kurang, tuan-tuan, terlalu berlebih-lebih Allah Ta'ala dengan kita ni. Macam-macam dia bagi dah. Rezeki banyak, macam-macam kurniaan nikmat yang besar Allah bagi kepada kita. Jadi kita balas semayang. Bila 3-4 3. Sebab apa? Tanda syukur pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tanda kita nak, kita kata menghina syaitan yang sentiasa kita kata melalaikan manusia. Dan sunat ia sujud sahwi, dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun kerana taraddud pada lebihnya, dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Kemudian yang ni, tuan-tuan, dia kata sekiranya dia kata rupanya waktu dia nak rakaat yang keempat ni, walaupun bila dia turun, rupa-rupanya waktu sujud terakhir itu tadi dia syak 3-4. Waktu dia sujud tadi ingat, memang betul 4, aku dah ingat 4. Pun begitu, sebab tadi kita syak di tengah semayang, di akhir kita ingat balik, maka sekalipun begitu, maka kita kena ambil taraduk tadi, kena ambil 3 juga. 4 memang dah 4 lah, tak ada, naik balik. Walaupun memang 5 rakaat kita semayang. Sebab apa? Taradud ni benda-benda yang kita kata syak, wasangka, was-was dalam hati, kena ambil 3 juga. Walaupun akhir semayang itu kita rasa cukup. Dan demikian lagi sujud, sunat sujud sahwi. Akhir sekali, kalau 3, kalau genap 4, Alhamdulillah. Kalau memang dah 4, kita jadi 5 pun, akhir sekali kita sujud sahwi. Tanda kita nak tampung balik semayang kita, nak tampal balik semayang kita yang rosak tadi. Jadi setakat itulah, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. InsyaAllah kita jumpalah pada bulan-bulan seterusnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.